Akta khas lindungi pelatih industri diperhalusi. Berita Tengah Hari, edisi 30 Mei bersama saya, Hazel Desmond. Cadangan akta khas bagi melindungi pelatih industri sedang diperhalusi Ketua Setiausaha Negara bersama-sama Kementerian Pengajian Tinggi. Jelas Perdana Menteri langkah seterusnya akan diambil sejurus kertas cadangan itu dibawa ke Kementerian Kewangan. InsyaAllah bila dapat kertas sampai ke Kementerian Kewangan dan menurut saya akan ambil tindakan yang wajar. Dia bawa dah sekarang, dia KSM dah ambil. Sekarang ni sudah diangkat. Okey, sekarang dah diangkat KSM dan pihak saya tunggu laporan. Datuk Seri Anwar menyatakannya selepas majlis perasmian seminar Fikrah Siddiq Fadil, Citra Budaya dan Peradaban Bangsa Malaysia di Ibu Negara. Pemimpin perlu memahami perlembagaan persekutuan agar sebarang kenyataan yang dikeluarkan tidak menimbulkan sebarang sandiwara politik. Jelas Perdana Menteri perjanjian lama perlu dihormati, memandangkan ia adalah muktahir dan jelas. Walaupun ada perjanjian 100 tahun dulu, 1000 tahun dulu, dia ada perjanjian mutakhir perlubuhan persekutuan tanah Melayu, Malaysia. Jelas. Saya nak ucap dari segi sandiwara politik soal lain. Tapi sebagai seorang menteri besar, saya fikir wajar terikat dengan undangan. Saya bila komen ini berdasarkan ulasan Hukum Negara yang cukup keras dalam bidang ini, iaitu menghormati perjanjian perlembagaan yang diperkenan oleh semua raja-raja Melayu termasuk Sultan Kedah. Perdana Menteri mengulas kenyataan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang mendakwa Kedah dan Pulau Pinang tidak ada sempadan kerana Pulau Pinang masih di bawah hak Kedah. Malaysia yakin pertemuan bersama pimpinan tertinggi Kesatuan Eropah EU di Brussels hari ini bagi membincangkan pelaksanaan peraturan anti penerbangan hutan EUDR akan membuahkan hasil positif. Menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi, ini sesi libat urus pertama melibatkan pimpinan tertinggi negara bersama EU berkaitan EUDR. Perinciannya bersama Farahia Zubir. Antara barisan pimpinan tertinggi EU yang akan bertemu dengan Datuk Seri Fadilah termasuk Pesuruhjaya bagi Persekitaran Laut dan Perikanan EU, Virginijus Sinkevicius. Now we need to engage with them so that coming out from that regulation later on, the guideline must be clear. What do they want to do? How are they going to audit? What are the auditing process and so on. These are the things that we need from them. There must be clarity in terms of guideline, not only the rules but also guideline. Beliau bercakap pada sidang media bersama wartawan Malaysia yang membuat liputan bagi misi perdagangan bersama Malaysia-Indonesia di bawah Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC ke EU. Jelasnya pelaksanaan piawaian minyak sawit mampan MSPO sudah cukup untuk membuktikan komitmen Malaysia terhadap piawaian kemampanan yang komprehensif. Pematuhan terhadap MSPO juga berada pada kadar yang tinggi iaitu 98% bagi perladangan termasuk pekebun kecil dan 96% bagi pengilang. Datuk Seri Fadilah turut menegaskan komitmen kerajaan bagi menentang sebarang amalan perdagangan bersifat diskriminasi terhadap sektor agri-komoditi. Piawaian MSPO membuktikan komitmen dan usaha bersungguh-sungguh Malaysia untuk menyediakan minyak sawit yang mampan dan bebas penebangan hutan. Justru Malaysia melihat tiada keperluan untuk menambah lagi kos dan beban kepada industri sawit khususnya pekebun kecil kerana ini hanya akan memberi kesan negatif. Laporan Farahia Zubir bersama juru kamera Wan Ahmad Dasuki dari Brussels untuk TV1. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fadilah menjelaskan tiada perbincangan diadakan berhubung rombakan kabinet. Fokus utama ketika ini memastikan kestabilan kerajaan berterusan dalam usaha memulihkan kedudukan ekonomi negara. As far as JPS is concerned, what is more important now is to make sure there's a stability in Malaysia. Because without stability, there's no way we can
turn around our economic performance. Investors will not be coming because, number one, there's no clear policy. There's no continuity in terms of government and so on. So that's why I think most important now is to make sure that we have political stability. Penambahbaikan sistem permohonan jawatan secara digital oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA memastikan maklumat yang dikemukakan pemohon tidak dapat dipalsukan. Menerusi sistem SPA 9, ia memberi jaminan kualiti bagi pengurusan pengambilan calon kerana dihubungkan dengan agensi lain. Jelas Pengerusi SPA Tan Sri Zainal Rahim Seman, menerusinya calon yang dipilih adalah secara automatik berdasarkan kelayakan yang ditetapkan melalui sistem tersebut dan bukan secara manual. Melibatkan sistem. Untuk itu, kita berusaha sesungguh-sungguhnya untuk mengenepikan isu-isu berkaitan dengan adanya tafsiran kroni, tafsiran pengaruh, tafsiran penggunaan kabel dalam pengambilan. Dan kita telah pun ada kerjasama dengan beberapa agensi yang lain yang kita gunakan data mereka yang secara hubung kait atau the networking yang kita bina untuk mengesahkan dokumen-dokumen yang diisi oleh calon-calon supaya tidak berlakunya kecenderungan untuk memilih sebarang-sebarang bukti. Persediaan fasiliti dan kepakaran membolehkan pusat rawatan atau hospital tabung haji di Madinah mendapat kebenaran beroperasi semasa musim haji. Langkah itu menjadikan Malaysia negara pertama menerima permit tersebut daripada Arab Saudi. Kebenaran itu diterima selepas melalui proses pemeriksaan ketat oleh Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Dia lihat juga kepada kemudahan ambulans, kemudahan dari segi floor plan, masuk, keluar, pesakit dan sebagainya. Mereka juga melihat kepada dari segi jumlah kepakaran yang disediakan. Tahun lalu, Malaysia juga muncul negara pertama memperoleh kebenaran beroperasi membabitkan operasi kesihatan di Madinah serta Mekah. Kira-kira 44,000 penagih berjaya dirawat menerusi program rawatan dan pemulihan dalam komuniti oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK tahun lalu. Daripada jumlah itu, 14,000 klien mencapai tahap kepulihan ditetapkan. Menurut Ketua Pengarah AADK, Sutekno Ahmad Belun, 71% kadar klien kekal dalam pemulihan seperti yang disasarkan. Tahun ini, AADK menyasarkan 75% klien kekal dalam pemulihan di 30 pusat pemulihan penagihan narkotik PUSPEN seluruh negara. Dan juga fasiliti yang lain yang menawarkan rawatan dalam komuniti AADK ini dijadikan sebagai satu pusat yang memberi pendidikan lebih kepada institusi pendidikan supaya mereka dididik dan mereka mendapat peluang untuk dipulihkan dari segi akal dia, jasmani dia dan rohani dia agar mereka boleh lebih produktif dan mendapat peluang kedua untuk meneruskan hidup. Beliau menyatakannya selepas Majlis Perasmian PUSPEN Bukit Cabang yang disempurnakan Pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulal. Sementara itu, pemulihan penagih dadah yang dilakukan AADK secara kolektif bukan hanya perlu digalas agensi itu sahaja. Sebaliknya, semua pihak wajar bersama-sama memainkan peranan bagi mengekalkan kepulihan penagih sampai bila-bila. Meskipun mungkin berlaku pandangan sinikal dan stigma segelintir masyarakat terhadap usaha membanteras gejala dadah,
saya dapati AADK tetap teguh dengan nizamnya. Baik dari aspek pendidikan, pencegahan, pemulihan penagihan dadah dan juga aspek penguatkuasaan Akta Penagihan Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Program pelepasan nyamuk Aedes berwolbachia akan terus diperluas Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Iksman Awang Sauni berkata, kaedah itu dilaksana selepas melihat keberkesanannya dalam menangani kenaikan kes denggi di 27 lokaliti melibatkan 4 negeri iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Melaka. Nyamuk Aedes berwolbachia ini mampu merencatkan penyebaran virus denggi kepada manusia, seterusnya melindungi daripada jangkitan demam denggi. Kita akan memperluaskan program-program ini. Contoh dia, kita mendapati keadaan di Sabah mempunyai kadar peningkatan kes dan juga kita akan cuba untuk selepas kejayaan di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang yang mempunyai kadar jangkitan di PPR yang sangat tinggi, kita yakin dengan adanya bekalan nyamuk berwolbachia ini kita dapat melaksanakan program-program ini di masa yang akan datang. Dan juga pelepasan nyamuk berwolbachia ini mempunyai satu proses penyediaan telur dan juga bekalan itu adalah perlu mencukupi. Beliau ditemui selepas program fasa kedua pelepasan nyamuk berkenaan di Taman Bemban Jaya, Jasin. Taman Bemban Jaya merupakan lokaliti pertama pelaksanaan pelepasan nyamuk wolbachia di Melaka dengan hampir 300,000 ekor nyamuk itu telah dilepaskan pada fasa pertama program yang bermula Mac 2022. Cuaca panas melampau yang melanda negara ketika ini menjejaskan pendapatan pekebun. Di Kemaman Terengganu, pekebun di Kampung Seberang Tayur menanggung kerugian puluhan ribu ringgit selepas 2,000 batang pokok jagung diusahakan rosak dan tidak dapat dijual. Keadaan itu menyebabkan Halimah Semaruh hilang punca pendapatan dan buntu untuk melakukan tanaman semula akibat kekurangan modal untuk membeli anak pokok dan baja baharu. Memang rugi, satu kerugian dah. Tapi kita ni kena tabuhlah sebagai kita sebagai pekebun dan penanang kan dah. Gitulah. Dia ada kadar dan kadar dia lah kita menanang ni. Dia segi pada ulat ni lah. Dia cuaca panas, dia kena sirang pula. Dia kena bergantung dengan air kot jagung. Dia nak banyak air. Gitu. Tanaman jagung diusahakan bersama suami di kawasan seluas 1 hektar sejak 4 bulan lalu. Keputusan kes bekas ahli Parlimen Labuan Datuk Rosman Isli yang didakwa atas pertuduhan menggunakan kedudukan dalam mendapatkan kontrak pekerjaan bagi syarikat Labuan Liberty Port Management Sdn Bhd yang dijadual hari ini ditangguh ke 23 Jun depan. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili Datuk Rosman mengesahkan perkara itu. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Faisal Muhammad Azmi juga mengesahkan perkara tersebut. Pada 6 April lepas, Hakim Mahkamah Session Rozina Ayub menetapkan hari ini untuk keputusan di akhir kes pendakwaan bagi memutuskan sama ada Datuk Rosman perlu membela diri atau dibebaskan daripada pertuduhan yang dihadapinya. 3 lagi individu ditahan dipercayai terlibat dalam pergaduhan berpunca salah faham berkaitan isu baling pemadam pensel di sebuah sekolah menengah di Kempas minggu lalu. Tangkapan menjadikan seramai 12 individu termasuk pelajar sekolah ditahan bagi membantu siasatan. Suspek berusia antara 18 hingga 35 tahun. Pihak polis telah membuat tangkapan sehingga hari ini sebanyak 12 tangkapan. Pagi tadi kita ada lagi 3 tangkapan dibuat, dijalankan oleh pihak polis sehingga ke hari ini, sehingga pada pagi ini kita telah menahan sebanyak 12 orang mereka yang terlibat, kedua-dua belah pihak yang terlibat dalam pergaduhan ini. Dan saya berpesan dan juga saya memberi amaran pada pihak yang berkenaan yang mengambil kesempatan untuk melakukan tindak balas yang tak sepatutnya, pihak polis tidak akan bertolak ansur, kita akan mengambil tindakan tegas.
Mangsa yang cedera masih dirawat di hospital. Di Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas disyaki menyebabkan kematian seekor anjing di kampung Sri Parit Lukut ditahan polis semalam. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Syam Muhammad menjelaskan pihaknya menerima aduan daripada seorang lelaki yang melihat seekor anjing diperlakukan dengan kejam sehingga cedera dan berdarah. Pengadu melihat anjing tersebut diikat dan diheret dengan menggunakan kereta. Akibat kejadian itu, anjing tersebut telah mati. Tangkapan dilakukan terhadap pemilik anjing berusia 61 tahun itu di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah IPD Port Dickson dan direman sehari. Bursa Malaysia dibuka rendah pada sesi awal urus niaga pagi tadi. Dagangan lemah berikutan kekurangan pemangkin pasaran selain sikap berhati-hati pelabur yang menantikan data indeks pembuatan global yang akan dikeluarkan tidak lama lagi. Setakat pukul 12.30 hari tadi, Bursa Malaysia susut 5.65 mata kepada 1,399.28 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya DNAX naik 3 sen kepada 42 sen. YTL bertambah 2 sen kepada 92 sen dan Bahves meningkat 2.5 sen kepada 22.5 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan, Allianz menokok 30 sen kepada RM14.30. DKSH bertambah 11 sen kepada RM5.32 sen. Manakala A-Health naik 9 sen kepada RM3.96. Ringgit diniagakan rendah berbanding dolar pada sesi awal urus niaga pagi tadi menjelang keputusan mengenai had siling hutang Amerika Syarikat. Pada 9 pagi, ringgit diniagakan pada 4.60 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.40 dan berada pada 3.28 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.69 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.93 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.28. Segmen perusahaan kecil dan sederhana serta segmen runcit kekal jadi fokus AMMB Holdings Berhad AmBank Group bagi tahun kewangan 2024. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Datuk Sulaiman Muhammad Tahir berkata, kedua-dua segmen itu menawarkan peluang yang luas dan berupaya menjadi enjin pertumbuhan utama syarikat untuk tempoh akan datang. But the other thing we want to strengthen, I think next year, the FY24 is also focus on deposit gathering, i.e. to see how we can then balance our growth together with the deposit growth. When we talk about deposits, the focus is really on the retail and SME deposits. Bagi tahun kewangan 2023, kumpulan AmBank merekodkan pertumbuhan 6% dalam deposit pelanggan dengan nisbah akaun semasa akaun simpanan mencecah 37.4%, tertinggi dalam industri. Bercakap pada sidang media keputusan kewangan 2023 kumpulan AmBank, jelasnya syarikat optimis dengan pertumbuhan bagi tahun kewangan 2024 meskipun ketidaktentuan trajektori pertumbuhan global dan peningkatan ketegangan geopolitik masih kekal. Mengenai ringgit, mata wang tempatan itu dijangka mengakhiri 2023 dalam jajaran 4.20 hingga 4.30 berbanding dolar Amerika Syarikat berdasarkan kenaikan kadar faedah negara itu yang dijangka bakal berakhir Jun ini. Maybank melancarkan perkhidmatan pembayaran QR rentas sempadan untuk pelanggannya yang melancong ke Singapura, Indonesia dan Thailand. Menerusi perkhidmatan tersebut, pelanggan bank boleh melakukan transaksi pembayaran tanpa tunai dan segera melalui aplikasi May. Pelancong dari negara terlibat boleh membuat urus niaga tanpa tunai dengan peniaga tempatan yang menggunakan Maybank QR Pay.
Tawaran baru ini membolehkan rakyat Malaysia dan pelancong menikmati pilihan pembayaran lebih murah, pantas dan mudah melalui aplikasi May. Selain mempromosikan ekonomi digital dan keterangkuman kewangan di rantau ASEAN, perkhidmatan pembayaran QR rentas sempadan merupakan ciri penting yang memudahkan aktiviti pelancongan dan pembayaran tanpa tunai melalui mata wang negara masing-masing. Ia juga seiring hasrat Maybank yang sentiasa menawarkan produk dan perkhidmatan yang akan memberikan nilai dan meningkatkan kehidupan pelanggan selaras objektif menginsankan perkhidmatan kewangan. Kementerian Luar mengucapkan tahniah kepada Recep Tayyip Erdogan yang dilantik semula sebagai Presiden Turki untuk penggal 5 tahun akan datang. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kehebatan kepimpinan Erdogan akan membuka jalan kepada rakyat Turki mengukuhkan lagi perpaduan sebagai sebuah negara yang berkuasa dan dihormati. Wisma Putra dalam kenyataan turut berharap dapat meningkatkan hubungan antara kedua-dua negara ke tahap lebih tinggi selepas hubungan dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif pada Julai 2022. Erdogan dipilih semula sebagai Presiden Turki pada pilihan raya penentu yang diadakan pada Ahad dengan menewaskan Kemal Kılıçdaroğlu. Beliau memperoleh 52.14%, manakala pencabarnya mendapat 47.86% undian. Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez mengumumkan pembubaran Parlimen bagi membuka laluan pilihan raya awal pada 23 Julai depan. Ia susulan partinya, Parti Pekerja Sosialis Sepanyol PSOE, tewas dalam pemilihan majlis tempatan. Pembangkang Sepanyol Parti Rakyat PP memenangi pilihan raya Majlis Perbandaran pada Ahad lalu. PP memperoleh 7.43 juta undi, 3.4% mengatasi PSOE. Parti pimpinan Perdana Menteri tewas di 12 bandar utama yang didiami komuniti autonomi, kawasan yang sebelum ini dikuasai PSOE. Wakil Angkatan Tentera Sudan dan Rapid Support Forces RSF bersetuju menandatangani perjanjian lanjutan gencatan senjata selama 5 hari. Kedua-dua pihak mengesahkan hasrat tersebut bagi membolehkan bantuan kemanusiaan dapat dibuat dalam tempoh tersebut. Perkara itu disahkan menerusi Twitter Kedutaan Amerika Syarikat di Khartoum. Amerika dan Arab Saudi berperanan sebagai fasilitator untuk gencatan senjata itu. Kedua-dua pihak yang bertelagah turut bersetuju untuk membincangkan gencatan senjata jangka panjang. Arab Saudi dan Amerika mengingatkan kedua-dua pihak mematuhi kewajipan mereka di bawah perjanjian gencatan senjata jangka pendek 20 Mei dan deklarasi komitmen untuk melindungi orang awam yang disepakati sebelum ini. Pada 15 April lalu, pertempuran meletus antara tentera Sudan dan RSF di ibu kota Khartoum dan wilayah sekitarnya. Lebih 600 orang terbunuh dan beribu-ribu lagi cedera. Timbalan Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Hamidin Mohamad Amin masih menaruh kepercayaan kepada pemimpin badminton perseorangan lelaki negara Lee Zijia. Menurutnya, peluang perlu terus diberikan kepada Zijia yang diibaratkan sebagai aset kontingen negara ke Sukan Olimpik 2024 untuk menemui semula rentak. Bagaimanapun, beliau yang juga ketua kontingen negara ke Paris menekankan peluang yang diberikan untuk pemain itu ada hadnya. Kadang pemain ni punya ada masalah yang perlu diselesaikan. Kita perlu ingat ini aset kerana bukan senang kita nak gilap aset yang lain tiba-tiba. Aset muda mungkin 5 tahun lagi. Tapi untuk aset ni, we are go for the road to goal for Paris. Ini antara. Tapi sampai satu masa, dia tak boleh buktikan kita terpaksa buat satu keputusan. Tapi saya yakin kita bagi dia ruang. Dia memang pemain yang bagus.
Dalam kemas kini ranking dunia terbaru, Zija yang terkandas di pusingan kedua kejohanan badminton Malaysia Masters baru-baru ini jatuh ke kedudukan ke-10. Juara All England 2021 itu pernah menghuni posisi nombor 2 dunia pada Oktober tahun lepas. Dalam pada itu, mengulas kegagalan Malaysia mencapai sasaran pada Sukan SEA 2023 di Kemboja baru-baru ini. Datuk Hamidin meminta semua pihak berhenti menyalahkan Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh. Menurut beliau yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berkata, biarpun diberi tempoh singkat selepas dilantik, Hannah sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Saya back YB Hannah. They just few months. I think they done a good job until today. That my this one. Dia try untuk buat ni semua. You tak boleh blame dia. Dia baru lagi dalam 6 months ataupun untuk buat. Dia done everything. I think every day they meet all this presiden Persatuan Sukan semua. Di sini juga MSN perlu dipertanggungjawabkan juga. MSN ni yang antara berkolaborasi dengan persatuan untuk memastikan. Jadi saya kira di pihak MSN dan OCM akan melihat untuk the future yang penting ni. Untuk Thailand punya dan juga especially untuk Malaysia ni 2027 SEA Games. Kontijen negara membawa pulang 34 pingat emas, 45 perak dan 97 gangsa di Kemboja di kedudukan ke-7 keseluruhan. Ekoran itu Hannah dan kementeriannya dikritik susulan Malaysia mencatatkan pencapaian terburuk di Tamasya Sukan Dwi tahunan itu sejak edisi 1995 Chiang Mai, Thailand. Kejohanan Hoki Piala Remaja Asia 2023. Skuad lelaki kebangsaan mengekalkan rekod tanpa kalah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas tuan rumah Oman. Kemenangan tipis itu sudah cukup untuk membawa Young Tigers ke pentas paruh akhir selaku juara kumpulan B. Beraksi di Kompleks Sukan Kabos Salalah, Syahmi Irfan Suhaimi menghadiahkan jaringan tunggal negara menerusi penalti stroke pada minit ke-48. Ia sekaligus mengekalkan rekod bersih kemenangan dalam 4 perlawanan kumpulan. Untuk aksi separuh akhir, anak buah Muhammad Amin Rahim akan bertemu naib juara kumpulan A iaitu Pakistan Khamis ini. Usaha Chelsea memperbaiki rekod buruk mereka musim ini sudah bermula. Ini selepas kelab tersebut mengesahkan pelantikan Mauricio Pochettino sebagai ketua jurulatih baharunya. Bekas pengendali Tottenham dan PSG itu menandatangani kontrak 2 tahun dengan pilihan untuk lanjutan setahun lagi. Pochettino, 51 tahun, akan mengambil alih tugas daripada pengendali sementara Frank Lampard bermula 1 Julai. Prestasi The Blues amat teruk musim ini walaupun selepas beberapa kali menukar jurulatih menyaksikan mereka terperosok ke tangga ke-12 Liga. Ini merupakan pencapaian terburuk mereka sejak kempen 1993-1994 apabila menghuni tangga ke-14 di bawah kendalian Glenn Hoddle. Para penyokong berharap kehadiran Pochettino yang terkenal dengan gaya taktikal menyerang mampu membawa sinar untuk mengubah nasib pemenang Liga Juara-Juara 2021 itu musim depan. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.